Assalamualaikum semua, selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua anak-anak murid cikgu. Dan Selamat siang cikgu. ya, selamat sejahtera semua. Okey, hari ini kita jumpa lagi dan hari ini kita nak cover tajuk 1.2 sepenuhnya. Okey? Macam mana homework dah buat belum? Dah cikgu. Sudah cikgu. Dah siap. Okey kan? Melukis tu tak ada masalah kan? Tak ada. Okey, Alhamdulillah. So cikgu nak ulang sekali lagi ya. Untuk homework tu gambar rajah mesti gambar rajah berlabel. Kemudian awak sediakan jadual untuk nama-nama bahagian dan juga fungsi-fungsinya. Sebabnya kita ni bila melibatkan gambar rajah, kalau kita tak lukis, benda tu tidak register dalam kepala kita. So kita memang kena melukis dan menulis. Okey, ada masanya latihan memang cikgu akan suruh awak buat lukisan. Okey? Jadi hari ini kita nak cover tajuk 1.2 rangsangan dan gerak balas. So actually sebenarnya kita dah masuk tau. Kita dah masuk lebih kurang 1/4 daripada tajuk itu pada kelas GM kita yang sebelum ni. Memang dah masuk. Okay. So hari ini cikgu nak pergi lebih detail tentang rangsangan dan gerak balas. Okay. Now pagi ni cikgu nak start kita punya kelas dengan mekanisme pendengaran. Okay. So kalau ada buku teks flip tu ataupun awak juga boleh refer kepada apa yang cikgu dah scan out gambar ni ya. Alright. So, okay, mari kita start ya. Okay, hari ni kita nak belajar tentang mekanisme pendengaran. Jadi kelas sebelum ni cikgu dah ajar awak tentang bahagian-bahagian dalam telinga. So kita dah tahu dah bahagian telinga. Now kita nak tengok macam mana bunyi kita boleh dengar. Daripada luar badan, macam mana bunyi tu boleh masuk ke dalam telinga dan kita boleh recognize sounds. Sounds of doors closing, sounds of hand clapping, bunyi orang bersiul, semua kita tahu. Okay, now kita tengok gambar raja. So, dalam gambar raja ini diberikan hailer, pembesar suara. So, dikeluarkan bunyi lah. Jadi, pembesar suara punya bunyi adalah gelombang. Gelombang itu lalu dalam udara sampai ke bahagian luar telinga kita. Kita namakan sebagai cuping telinga. Jadi bunyi akan dikumpul oleh cuping telinga, masuk ke dalam salur telinga dan pergi ke kawasan yang pertama. Itu adalah gegendang telinga. Jadi gegendang telinga akan bergetar. So gegendang telinga, eardrums will vibrate. Okay? The eardrums will vibrate, gegendang telinga akan bergetar. Getaran itu akan dipindahkan ke ossicle. Kalau awak masih ingat, ossicle ini adalah 3 biji tulang kecil yang ada dalam telinga kita. Kerjanya adalah untuk menguatkan getaran. To amplify vibrations. That is the term, okay? Okay, ossicle menguatkan getaran. Sebab soalan periksa selalu tanyalah tentang ossicle ni. Jadi, bila ossicle tadi sudah kuat getarannya, dah kuat bunyi tu, maka ossicle akan pindahkan bunyi melalui jendela bujur pergi ke siput ni. Siput ini minggu lepas cikgu dah ajar, itu namanya cochlea. So kerja cochlea adalah untuk menukarkan getaran kepada impuls. So now getaran tadi dah bukan lagi getaran fizikal, but now it is in the form of electrical signal. Getaran tadi bukan lagi getaran mechanical, tetapi getaran tu sudah bertukar kepada signal elektrik. Ditukar oleh cochlea. Maka cochlea ni sudah hasilkan impuls. Impuls tadi akan dihantar melalui saraf auditory directly to our brain. Dihantar, impuls saraf auditory menghantar impuls dari cochlea pergi ke otak. Maka otak akan tafsirkan bunyi tadi. Okay? Jadi itu adalah mekanisme pendengaran. Okay? Ulang balik. Laluan bunyi. Mula-mula cuping telinga, salur telinga, gegendang telinga, ossicle, tingkap bujur, cochlea, saraf auditory. So all of that sudah disimpulkan dalam rajah di bawah. There you go. Okay. Rajah ini menunjukkan macam mana mekanisme bunyi kita dengar. Okay. Tengok semua sama sahaja. Sekarang awak tolong buat depan cikgu ni buat sekarang modul muka surat 12. Cikgu bagi masa lebih kurang 5 minit untuk buat. So sekarang 10.31, 10.36 kita akan bincang jawapan. Buat sekarang ya.
Buka surat 12 modul soalan 8A dan B. Dah ya? Alright, so tolong tanda awak tengok kerja awak dan awak tandakan sama ada jawapan awak betul atau salah ya. Okey, 8A. Lengkapkan peta alih berikut untuk menunjukkan mekanisme pendengaran manusia. So yang pertama sumber bunyi, jawapan pertama ialah Cuping telinga je. betul, cuping telinga. Yang kedua, Cuping telinga. salur. Betul, terima Salur kasih. telinga. Yang kedua ialah salur telinga. Telinga. Okey, yang ketiga, Kegendang Gendang telinga. telinga. yang keempat, Tulang Tulang optikal. optikal. betul. Yang kelima, Jendela Jendela bujur. bujur. jendela bujur. Yang keenam, Koklea. Koklea. koklia. Yang ketujuh, Saraf Saraf auditori. auditori. dan ditafsir oleh otak. Okey, alhamdulillah semua orang betul ya. Very good. Good job people. So memang sebenarnya gambar raja yang cikgu tunjuk tadi tu sangat membantu kan? Dan gambar raja tu sebenarnya adalah daripada buku teks. Sebab itulah pada cikgu ya, cikgu dah tengok dan cikgu dah mengajar sangat lama lah. Sains tingkatan 1, 2 dan 3. Actually buku teks kita yang terbaik. Buku teks kita memang cukup untuk awak gunakan bagi belajar. Jadi buku teks nanti bila dah dapat, every time kelas awak mesti ada. Okay, bersama dengan awak. Now, yang kedua, B. Isi tempat kosong untuk menerangkan mekanisme pendengaran manusia. 1. Gelombang bunyi diterima dan dikumpul oleh cuping telinga. 2. Kemudian, gelombang bunyi disalurkan melalui salur telinga ke gegendang telinga. Ketiga, gegendang telinga akan bergetar. Getaran yang dihasil ini diperkuat oleh Tulang Tulang optikal. optikal. tulang optikal. Very good. Kong Li Hui Muhammad apa nama awak? Alamak, tak nampak lah pula. Muhammad apa ni? Darwisi. Darwish Ya. Ya. Okay, dengan Esther tadi jawab very good. Okay, jadi poin ketiga tu bulat letak bintang. Like I said, soalan exam suka tanya benda yang sama. Okay, tengok balik yang itu. Okay, yang keempat, koklia mempunyai sel-sel saraf. Sel-sel saraf yang menukarkan getaran bunyi kepada impuls. Okay, yang kelima, jawapan? Saraf auditori. Very good. One must we, apa tadi? Must we Must we, one must we betul? betul. Okay, cikgu ni masih tergagap-gagap lah nama awak sebabnya tak kenal orang dan tak tengok betul lagi sebenarnya nama penuh. Okey, terima kasih. Betul jawapan tu ya. Saraf auditori menghantar impuls saraf tersebut ke otak untuk ditafsirkan sebagai bunyi. Very good. Good job people. Okey, sekarang kita dah habis tentang mekanisme pendengaran. Kita nak tengok sekarang mekanisme penglihatan. Okey, untuk yang itu kita jump balik tempat tadi. Okay, kita pergi balik sini. Now kita nak tengok mekanisme penglihatan. Jadi, bila kita bercerita tentang mekanisme ni, macam telinga tadilah, kita mesti tahu nama-nama bahagian dalam organ itu. Jadi, nama-nama bahagian dalam organ mata juga telah cikgu cover pada minggu lepas. Jadi, kita hari ni kita nak tengok macam mana cahaya daripada luar mata boleh dikesan sampai ke otak. Jadi, diberikan gambar rajah sini, kita ada satu objek. Objek kita adalah lilin yang menyala. So lilin yang menyala, jari cikgu ni lilin, atas ni api dia lah. Jadi lilin tadi punya cahaya akan masuk ke dalam mata menembusi kornea. Awak tengok gambar ya. Menembusi kornea, menembusi gelem air, tembus pula kanta mata. Cahaya tu gerak daripada luar, pergi kornea, masuk gelem air, masuk kanta mata, masuk gelem mata. Gelem mata sampailah jatuh ke atas retina. Jadi, minggu lepas cikgu dah cakap,
Dalam mata, bahagian mata yang paling penting is actually our retina. Because pada retina, dia ada banyak sekali photoreceptor. Jadi photoreceptor dia punya kerja adalah menerima rangsangan cahaya dan tukarkan rangsangan tadi kepada bentuk impas hantar ke otak. Jadi sekarang, cahaya daripada lilin tadi akan masuk ke dalam mata, jatuh pada retina, specifically pada bintik kuning. Specifically pada bintik kuning. Now, bila sampai ke bintik kuning, cahaya yang jatuh ke bintik kuning tu sekarang masih lagi cahaya dari lilin. Tapi cahaya itu bukan lagi objek. Cahaya itu kita panggil sebagai image. Okay. Kalau awak kata objek, maksudnya lilin tu tembus mata awak. Salah. Yang masuk mata bukan lilin. Yang masuk dalam mata ialah image. So, bila menulis, perhatikan tulisan awak, baca balik, fikir ayat tu logik atau tidak. Okay? Jadi ulang balik. Objek daripada luar berbentuk kedudukan tegak bila menembusi mata, jatuh ke atas retina iaitu pada bintik kuning. Image yang terbentuk sekarang adalah image songsang. Image apa? Image apa? Songsang. Very good. Songsang. Cikgu nak tanya, benda ni awak dah belajar kan? Kalau tak salah cikgu tingkatan 1 atau 2, betul tak? Macam kan? Kita belajar image maya, image songsang, boleh dibentuk di atas skrin. Dah belajar kan? The same thing people, it is the same thing. Cuma kita sekarang belajar tentang anggota badan. Jadi image yang masuk ke dalam mata, jatuh atas retina, terutamanya jatuh ke atas bintik kuning. Bintik kuning menerima image tadi, tukar image tadi kepada bentuk impuls, hantar pergi ke otak melalui saraf optik. Melalui saraf optik. Jadi awak tengok cikgu punya gambar, tengok pada cursor cikgu, tengok ya. Ini di atas sini adalah bintik kuning. Yang di bawah sini bintik buta. Jadi image terbentuk pada bintik kuning. Barulah otak boleh tafsir. Sekiranya image jatuh ke atas bintik buta, otak tak baca Otak tak baca signal tu. Sebabnya pada bintik buta tiada fotoreseptor. Boleh ya? Okey. Itu dari segi gambar rajah. Now kita tengok ayat mengayat dia. Bawah tu panjang sekali. Sinar cahaya dari objek memasuki mata melalui kornea, gelem air, kanta mata, gelem maca sebelum sampai ke retina. Semua bahagian mata ini akan memfokuskan sinar cahaya dari objek ke retina. Sinar cahaya akan merangsang fotoreseptor untuk menghasilkan impuls saraf baru dihantar ke otak. Otak akan tafsirkan impuls tersebut, otak akan betulkan balik image yang songsang tadi supaya objek kelihatan tegak. Boleh ya? Alright. Daripada situ, penerangan yang telah cikgu berikan, cikgu bagi awak masa 2 minit. Cuba selesaikan soalan pada muka surat 13 nombor 9. Okey, buat sekarang. Boleh buat tak? Boleh. Boleh. Okey, mari kita bincang Nombor 1 yang mana satu? Nombor 2. B. Nombor 1 ialah B. Okey, B. Nombor 2? E. Betul. E. Emak E. Nombor 3? A. A. Nombor 4? C. Betul. Nombor 5? D. Donkey, betul. Jadi susunan yang kita dapat ialah 3, 1, 4, 5, 2. Semua orang dapat ya? Ya, cikgu. Very good. Fantastic job people. Okay, sekarang kita pergi modul soalan nombor 10. Soalan nombor 10. Tengok Soalan nombor 10 tu ialah soalan kebat sebenarnya. Raja berikut menunjukkan satu situasi
Ada anak kecil cakap, saya tak mahu, ubat ni pahit. Saya tak nak makan ubat ni pahit. Maknanya deria apa yang sedang bergerak balas sekarang? Saya tak mahu ubat ni pahit. Deria rasa. Very good. Deria rasa. So sekarang kita dah belajar pada minggu lepas, deria rasa dan deria bau dia bersangkut paut. Remember? Cikgu cakap yang kalau kita sesama, kalau kita demam, yang mana bila hidung kita punya kemampuan untuk membau, compromise. Bila kita tak berupaya untuk menghidu, maka kita punya deria rasa akan jadi kurang. So kita hilang selera makan. Jadi guna konsep itu, macam mana nak jawab soalan A? Menggunakan pengetahuan, very good tu. Menggunakan pengetahuan tentang perkaitan antara deria rasa dengan deria bau, terangkan bagaimana masalah tersebut dapat diatasi. Tadi Muhammad, Darwish. Cikgu Nasyid lupa nama awak je ni. Okey, Darwish cakap apa tadi? Tutup hidung. Betul sekali. Tutup hidung. Okey? Tutup hidung semasa menelan ubat. Betul Tutup hidung. So, macam mana tindakannya bila kita tutup hidung kita boleh tak rasa? Bila awak tutup hidung, awak actually stopkan molekul bahan-bahan kimia dalam ubat tu daripada dirangsang oleh saraf bau. So, you tak boleh bau. So, bila you tak boleh bau, you do taste the bitterness of the medication tapi sikit. Manakah awak boleh menelan? Okay? So, soalan B. Terangkan jawapan di A. Jawapannya, apabila hidung ditutup, sel-sel deria bau dihalang. Alah, loceng lagi. Sekejap Okay. Apabila hidung ditutup, sel-sel deria bau dihalang daripada mengesan bahan kimia makanan. So, you cannot smell. When you cannot smell, it's better, it's easier to swallow the medication. Okay? Itu trik dia. Terutamanya ubat apa yang paling tak sedap kalau liquid kita makan? Antibiotik. Oh God. Feels like vomit. Alright. So, habis tentang mekanisme pendengaran, mekanisme penglihatan. Okay. Now, kita nak tengok pula satu subtopik kecil yang kita namakan sebagai had deria dan kecacatan. Had deria dan kecacatan. Jadi, first, we go to the first subtopic dulu. Apa itu had deria? Okay. Dalam manusia, dalam buku form 3 ni, dia discuss banyak had deria adalah mengenai dua organ, iaitu mata dan telinga. I go for mata first. Cikgu pergi mata dulu Okay, apa maksud had deria mata ataupun had deria penglihatan? Okay, kita ada mata. Mata kita okey, tak cacat. Kita boleh tengok. Tapi kalau cikgu angkat tangan cikgu sekarang, cikgu sedang melihat permukaan luar epidermis tangan cikgu. Adakah cikgu mampu untuk tengok tulang di dalam? Guna mata ni, mampu tak tengok tulang kat dalam? Tak, cikgu. Tak. Sebab kita bukan mata Superman. Superman tu pun bohong. Okay? Kita bukan mata Superman. We cannot have a scanning sight. Kita tak boleh scan benda. Okay? Jadi itu kita namakan sebagai had penglihatan. Yes, you have eyes. Betul, kita ada mata. Tapi kita tak boleh tengok sampai tembus. Takutlah pula kalau tembus-tembus macam tu. Okay? So, itu kita namakan had deria penglihatan. Maksudnya, kita tak boleh tengok objek yang terlalu jauh. Kita tak boleh tengok objek yang terlalu kecil. Right or not? Boleh nampak ke kuman? Boleh nampak ke bakteria? Tak boleh. Okay, tak boleh. Itu pun kita panggil sebagai had deria. Kalaulah mata manusia ni boleh nampak lah segala kuman bakteria tu, maka kita bolehlah elak-elak COVID. Betul tak? Ni kita tak nampak. So kita namakan sebagai had deria penglihatan. So baru dua. Had deria penglihatan tidak boleh melihat objek terlalu jauh.
tidak boleh melihat objek yang terlalu kecil. Okey, had deria yang ketiga, tengok gambar. Tengok gambar sekarang. Tu dia. Had deria yang ketiga dikenali sebagai ilusi optik. Okey, tengok gambar A dulu. Garisan mana lagi panjang? PQ. Nampak Sama macam PQ, but actually they are of the same length. Nampak macam PQ, tapi sebenarnya garisan itu adalah sama panjang. Okay, macam magic. Tengok gambar B. Bintik mana yang besar? X ke Y? Y. Nampak Y, titik tengah awak, titik tengah, bukan tepi titik tengah. X ke Y? X yang nampak besar. Padahal X dengan Y tu sama besar je. Sama besar je. Tengok gambar C. Awak tengok ada segi empat sama dekat dalam bulatan-bulatan tu kan? Ya, Sisi dia tu lurus ke bengkok ke tengah? Macam bengkok. Macam bengkok. While actually it is straight. The edges are all straight. Tak ada bengkok apa pun. Ini namanya ilusi optik. Ilusi optik bermaksud otak kita salah tafsir impas yang diterima. Otak salah tafsir impas yang diterima. Ilusi optik. Itu dia. Ilusi optik berlaku apabila objek yang dilihat berbeza daripada keadaan sebenar. Ilusi optik berlaku disebabkan oleh otak tidak dapat mentafsir dengan tepat objek yang dilihat oleh mata kerana gangguan di persekitaran. Betul tak? Gambar A dengan B tu yang mengganggu, gambar A ni yang mengganggu kita adalah kepala nak panah, kan? Ya, cikgu. Ya. Gambar B yang mengganggu kita adalah bulat-bulat yang kat tepi-tepi tu. Sebab soalan suruh kita fokus X dengan Y. Dia tak suruh kita fokus bintik kat tepi. Okay? Now, untuk C yang mengganggu kita adalah bulatan-bulatan berdouble-double tu. Dia ganggu kita punya fokus pada empat segi sama tu. Okay? Itu namanya ilusi optik. Ini adalah had deria penglihatan nombor berapa? 3. Very good. The last one adalah ini. Bintik buta. Okay, bintik buta. Actually kan sampai hari ni kan kita tak tahu tau reason kenapalah Tuhan ciptakan bintik buta. Because it has no function towards humans. Tengok tu. Imbas kembali bintik buta yang ditunjukkan dalam rajah, mengapakah imej yang jatuh pada bintik buta tidak dapat dilihat? Who can answer this question? Tak ada reseptor. Very good. Reseptor. Ada reseptor. Excellent answer. Kita dah belajar tadi. Kita kata bintik kuning saja ada banyak photoreceptor. Dekat bintik buta, there's none. That is why we cannot detect any lights if images falls on bintik buta. So, ini tengok ya. Kita lazimnya tidak sedar akan kehadiran bintik buta dalam mata kerana imej bagi objek yang sama tak mungkin jatuh pada kedua-dua bintik. Maknanya whatever image that falls onto our retina, apa saja image jatuh pada retina, dia akan jatuh sama ada duduk atas bintik kuning atau duduk atas bintik buta. Kalau jatuh atas bintik kuning, then you can see. Kalau jatuh atas bintik buta, then you cannot see. Alright. Nanti bila awak dah dapat buku teks kan, cikgu nak awak semua orang try tindakan. Ini best ni eksperimen ni. Sangat seronok. Nanti awak try. Okay. Cikgu rasa minggu ni kan awak patut dapat buku. Betul tak? Ya, cikgu. Okay. Betul So, nanti dapat buku pun trial semua. Eksperimen ni sangat seronok. Okay. Now, itu adalah kita punya had deria penglihatan. There are 4 again. Tak boleh tengok objek terlalu jauh. Tak boleh tengok objek terlalu kecil. Kita ada ilusi optik dan kita ada bintik buta. 4 had deria penglihatan. Now, walaupun kita mempunyai had that is limitation towards our eyesight, kita masih boleh mengatasi had deria itu menggunakan sains dan teknologi. Jadi, cikgu share kat bawah ni. Tengok gambar-gambar itu, wahai anak-anak murid. Okay. Ini semua adalah penemuan sains dan teknologi dan kita telah hasilkan alatan yang membantu kita mengatasi had deria penglihatan. Jadi, cikgu start dengan yang pertama, yang senang iaitu binocular.
binoculars. Bahasa Inggeris binoculars, in BM kita panggil dia binocular. Okay, teropong. Kata sebenarnya teropong. Okay. Nah, teropong ataupun binocular digunakan untuk melihat objek yang sangat jauh. Kalau objek yang gila punya jauh, kita pakai apa alat tu? Siapa tahu? Teleskop. Teleskop, betul. So binoculars kita nak tengok objek atas tanah lah, atas daratan. Kalau kita nak tengok ke langit, kita nak tengok bintang, bulan, planet, kita akan gunakan teleskop. So teleskop bantu manusia mengatasi had deria penglihatan. Now, yang kedua, alatan kedua yang ada yang manusia dah reka cipta ialah mikroskop cahaya dan mikroskop imbasan elektron. The ones that we use in school, kita nama dia mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya dia very basic, hanya untuk lihat sel-sel yang agak besar macam sel pipi, sel tumbuhan. You can see using mikroskop cahaya. Mikroskop imbasan elektron tak ada dekat sekolah. Yang ada, tempat-tempat yang ada mikroskop elektron ni adalah universities and hospitals. Yang mana tempat-tempat menjalankan kajian penyelidikan STEM, penyelidikan sel, mengkaji penyakit dan yes, ada mikroskop imbasan elektron. This microscope is so powerful sehingga kan awak boleh tengok struktur pada membran sel. Membran sel kan kita belajar lukisan satu garisan je kan? But if you gunakan mikroskop imbasan elektron, you can see pada dinding membran sel tu ada apa ke atas dia. Sangat canggih. Okay? Now, alatan yang ketiga yang manusia telah cipta ialah mesin ultrabunyi, also known as ultrasound scan. So, ultrasound machine ni adalah alat yang kita gunakan bagi wanita hamil untuk lihat kandungan bayi dia. Wanita hamil, perut dia besar, ada janin dekat dalam, dia nak tengok janin dia ni okey ke, sihat ke, sempurna ke, cacat ke. Maka dia akan pergi ke doktor, doktor akan letakkan alat macam tu and lalukan atas perut si ibu ni lah. Maka doktor tu boleh tengok, okey baby awak sihat, kepala dia besar ini, jari dia ada 10, jari kaki pun ada 10, tu kaki dia tendang. Doktor can see everything gunakan mesin ultra bunyi. Doktor nak menentukan di mana doktor buat adalah gunakan mesin ultra bunyi. So cikgu tengok dia lalukan pada bahagian torso. Daripada torso manusia adalah daripada kita punya sangkar rusuk ke kawasan pusat pada badan. So doktor akan scan dekat situ dan carilah jika ada berlaku kecederaan ataupun pendarahan, awak boleh tengok menggunakan mesin ultra bunyi. So betul tak? Benda yang tak boleh nampak, now kita nampak kan guna alat-alat ini? Right. The last one adalah mesin X-ray. Nah, mesin X-ray khas digunakan untuk mengesan organ-organ pepejal yang keras seperti gigi dan tulang. Okay, so mesin sinar X ni akan tengoklah sama ada tulang kita tu retak ke, patah ke, hilang ke. Doktor akan cari menggunakan mesin sinar X. Musim COVID ini, doktor menggunakan mesin sinar X untuk scan kita punya paru. Nah, paru kita bila kita lalukan dalam mesin sinar X yang kelihatan adalah sangkar rusuk, kita boleh nampak diafragma, kita juga boleh nampak peparu kita kiri dan kanan. Nah, peparu orang yang sihat, peparu tu warnanya hitam, clear, kosong. Menunjukkan betul peparu kita sihat sebab peparu sepatutnya isi dalam dia cumalah udara. Bagi pesakit COVID, dia punya peparu terutamanya di bahagian bawah sangkar rusuk akan kelihatan tompok-tompok putih. Tompok-tompok putih itu adalah lendiran, kahak dan virus yang sudah berkoloni kat bawah tu. So, part of the test yang doktor jalankan untuk melihat sama ada orang tu kena COVID yang kronik atau tidak adalah dengan melakukan sinar X. Scan sinar X. Apa kita panggil scan? Imbasan sinar X. Dia lalukan pada anggota dada. Okay, so itu adalah mengatasi had deria penglihatan. Okay, ada soalan tak so far? Boleh? Tak ada. Boleh ya? Okay, very good. Now, kita tengok pula sekarang masalah yang berikutnya adalah kecacatan. Kecacatan. Not everyone is blessed being normal. Saya ni tak normal lah. Kenapa saya tak normal sangat?
Sebab saya pakai cermin mata. So bila saya pakai cermin mata menunjukkan berlaku kecacatan pada mata saya. So kecacatan penglihatan, untuk kecacatan penglihatan, kita cerita macam boleh nampak tapi tak clear bukannya tak boleh nampak langsung. Nah, kecacatan yang pertama adalah rabun jauh. From the name itself, you should be able to understand. Rabun jauh bermaksud objek dekat nampak, objek jauh tak nampak. Okay, now ada dua reason mengapa seseorang tu boleh mengalami rabun jauh. Yang pertama, kanta matanya terlalu tebal, ataupun dia punya bola mata terlalu panjang. Cikgu nak awak fokus pada gambar yang cikgu tunjuk dengan cursor ni ya. Now, awak tengok gambar Raja yang pertama tu. Nampak tak dia punya garisan cahaya bertembung dan jatuh di hadapan retina. Garisan melengkung di belakang ni adalah retina. Imej sepatutnya terbentuk di depan retina ke betul-betul di atas retina? Sepatutnya. Di depan retina ke Ke di atas atas kot. retina? Dia atas sepatutnya retina. betul. Dia sepatutnya ke atas retina. Tak boleh duduk depan. Bila image tu jatuh di hadapan retina, mata you nampak kabur. Tak nampak dengan clear. Okay? So dua sebab Saya tu. image boleh terjatuh. Siapa kacamata kita serupa. Okay? Right? So image sekarang dia duduk dekat depan retina, which is not right. Itu bukan tempat sepatutnya dia duduk. Dua sebab. Bola mata terlalu panjang ataupun kanta mata terlalu tebal. Jadi corrective measures yang kita boleh buat. Mereka dia punya langkah pembetulan yang kita boleh buat adalah dengan menggunakan cermin mata. Guna cermin mata, pasangkan kanta cekung. Sebab kanta cekung akan membantu memfokuskan cahaya jatuh ke atas retina. Boleh? Boleh. Boleh ya? Jelas kan? Cikgu rasa jelas satu cikgu explain tu. Okay? Boleh. Itu adalah rabun jauh. Rabun jauh boleh tengok dekat, tak boleh tengok jauh. Now, next ialah rabun dekat. Rabun dekat pula. Rabun dekat bererti image jauh nampak. Image dekat tak nampak. Jadi ada dua sebab boleh berlaku keadaan itu. Yang pertama, kanta mata kita terlalu nipis ataupun yang kedua, bola mata kita pendek nak. So bila salah satu keadaan ini berlaku menyebabkan cahaya terfokus di belakang retina. Betul ke salah tu? Betul ke kena duduk kat belakang? Salah. Cahaya mesti fokus atas retina. Tak boleh depan, tak boleh belakang. Kalau bukan atas retina, image yang terbentuk kabur. Awak tak nampak. Maka kita perbetulkan kesilapan dan kecacatan ini menggunakan cermin mata berkanta cembung. Tu dalam gambar. So bila kita pakai kanta cembung dalam cermin mata, image akan jatuh ke atas retina sebab kanta yang baru tu memfokuskan cahaya ke atas retina. Boleh? Boleh. Boleh ya? Boleh cikgu. Itu kecacatan nombor 2. Yang ketiga, ni yang sedih sikit ni. Ini cikgu. Sedih. I cacat mata, tak betul rupa mata I. Okay? Nah, kecacatan yang ketiga ni yang cikgu alami, iaitu astigmatisma. Cikgu rasa awak tak pernah dengar kan perkataan ni? Pernah dengar ke? Tak pernah dengar kan? Okay. Astigmatisma bermaksud dia jauh pun tak nampak, dekat pun tak nampak, semua benda kelihatan kelabu dan kabur. Itu saya lah. Saya kalau tak pakai cermin mata boleh langgar tiang tau. Tak boleh. Saya memang tak nampak langsung kalau tak pakai cermin mata. Tengok tu. Melihat sebahagian objek lebih jelas daripada bahagian yang lain. Penglihatan saya ada part saya nampak terang, ada part saya nampak sangat kabur sampai tak boleh cam. Okay? So hal ini disebabkan oleh lengkungan kornea atau kanta mata yang tidak sekata. Sepatutnya kanta mata dengan kornea kita mesti licin sangat. Macam cermin. What happens kepada orang astigmatisma? Dia
Macam tu. Okay, bergerigi permukaan dia. Maka cahaya yang masuk ke dalam mata bersepah-sepah, mencapah-capah, langsung tak fokus ke atas retina. Jadi cara nak membetulkannya, cermin mata dengan kanta silinder. So you pakai cermin mata, mesti cermin mata khas, ada kanta silinder dalam dia, so that semua cahaya akan terfokus kembali ke atas retina. So far okay? Okey, cikgu. Alright. Now, ulang balik. Kecacatan mata ada berapa? 3. Yang pertama? Salah, betul. Rabun dekat. Yang kedua? Abang jauh. Very good. Yang ketiga? Abang jauh. Astigmatism. Betul. Astigmatisma ataupun astigmatism. It is the same thing. Okay? Now, habis tentang penglihatan. Sekarang kita nak pergi had deria pendengaran pula. Okay? Now, had deria pendengaran sama macam mata punya konsep. Ada telinga. Telinga okey, lahir normal. Tapi kita tak boleh dengar bunyi yang terlalu kuat. Kita juga tak boleh dengar bunyi yang terlalu Tinggi. perlahan. Tak boleh dengar. Memang tak akan boleh dengar. Jadi, macam mana kita nak mengatasi had deria pendengaran? Itu datangnya sains dan teknologi. Now, yang pertama sekali, pergi hospital, pergi klinik, doktor pasang tu. Kan? Apa nama alat tu? Apa nama alat tu? Teleskop. Oi, teleskop tengok bintang oh. Apa nama alat tu? Tadi kelas apa pagi tadi? Pagi tadi kelas 3 budi. 3 budi cakap teropong telinga cikgu. Stetoskop. Stetoskop. Very good. Cikgu dengar jawapan tadi. Stetoskop adalah satu alat yang dia kecipta khas untuk mendengar bunyi-bunyi yang terlalu perlahan. Sebagai contoh, kita punya degupan jantung dan pergerakan udara keluar masuk peparu. Okay? Jadi, kenapa bila kita pergi klinik, kita cakap doktor saya demam doktor. Nangis. Jangan nangis. Okay? Pergi sama doktor saya demam doktor. Oh ya, sambil-sambil tu. Berapa hari dah awak demam? Doktor pun gitu. Tarik nafas. Bos. Tarik nafas. Bos. Okay. Kenapa dia buat benda tu? Dia sedang mendengar awak punya degupan jantung. Nah, degupan jantung orang yang normal bunyinya ialah lup-dup. L-U-P-D-U-B. Okay, selalu kita dengar dalam TV dan cerita kartun dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup. Itu salah. Bunyi dia adalah lup-dup. Doktor mencari bunyi itu. Sebab bila dia dengar bunyi lup-dup, 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 menunjukkan jantung awak punya mekanisme betul. Kalau bunyi dia lups, lups, bunyi dia macam tu, itu menunjukkan awak ada jantung berlubang. Okay. So, doktor cari benda tu dulu. Yang kedua, doktor mendengar aliran udara keluar dan masuk peparu kita. Sepatutnya bunyi udara yang keluar dan masuk, sepatutnya bunyi dia macam ni. Sebab tu dia suruh awak tarik nafas dalam-dalam. Jangan tarik nafas, hembus. Dia nak dengar ada gangguan atau halangan tak dalam laluan udara tu. Kalau clear bunyi, so there is no problem pada paru-paru dan jantung. Okay. So, stetoskop membantu mengatasi had deria pendengaran. Okay. Nah, alat yang kedua ialah mikrofon. Yang mana kalau kita bercakap, suara kita tak kuat, kita gunalah mikrofon kan untuk bantu mendengar lebih baik. Dan alatan yang ketiga ialah pembesar suara. Kita gunakan speaker so that sound can be heard louder. Alright? So, habis tentang had deria pendengaran. So, had deria pendengaran is a very short topic. Yang panjang tadi adalah had deria penglihatan. Okay? The last one adalah kecacatan. There are some very unfortunate people yang dilahirkan dengan keadaan telinganya yang tidak sempurna, iaitu bentuk telinga ada, tapi ada problem pada cochlea, ada problem pada ossicle. Maka orang-orang ini diberikan alat bantu dengar. Alat bantu dengar
yang kita pakai pasang pada telinga. Okey, cikgu tak ada gambar lain. Tapi cikgu rasa buku teks punya gambar yang paling jelas. Awak tengok. Nampak tak apa cikgu tunjuk ni? Nampak. Nampak ya? Okey, itu adalah deria pula. Itu adalah alat bantuan mendengar ataupun alat bantu dengar. Alat bantu dengar adalah alat yang dipasangkan pada cuping telinga dan salah satu hujungnya masuk ke dalam salur telinga, another one duduk dekat dengan kita punya tempurung kepala supaya bunyi yang masuk di telinga akan diperkuatkan dan signal itu akan dihantar ke otak melalui menggunakan alat bantu dengar tadi tu. So memang boleh dikesan daripada awal lagi kalau kita ada kecacatan pendengaran. Okay, now mensyukuri anugerah panca indera. So setiap kita haruslah bersyukur yang kita dilahirkan secara normal. So kita rasa bersyukur, Alhamdulillah aku dilahirkan tidak cacat. Macam saya tidaklah cacat sampai buta kan. Tapi saya masih boleh dibantu dengan pendekatan sains dan teknologi melibatkan mata saya. Dan pada masa yang sama, jika kita berhadapan dengan manusia yang mempunyai ketidaknormalan ataupun mempunyai kekurangan dari segi panca indera, kita sepatutnya lebih memahami keadaan mereka dan bantulah setakat mana yang kita mampu untuk bantu mereka menjalani kehidupan seharian. Okay? Itu kita panggil menghormati hak, kelebihan dan kekurangan orang lain. Manusia yang baik dia akan memahami prinsip ini. Okay? Jadi habis tajuk kita untuk hari ini. Jadi kerja rumah untuk awak, cikgu minta awak buat siapkan modul muka surat 14, 15, 16. So the next class kita akan bincang jawapan dan cikgu akan teruskan dengan lesson yang berikutnya. Okay? Boleh ya? Okay. Ada soalan tak? Ada soalan tak untuk hari ini? Tak ada. Tak ada. Orang lain? Okay ya? Okey. So far awak ikut kelas cikgu ada masalah tak? Macam you tak faham ke, you tak dengar ke okey je? Okey, Cikgu, tak ada masalah. Okay ya, Alhamdulillah. So that is all for today. Hari ini itu saja lesson kita hari ini. Make sure awak siapkan homework. So I'll see you again next class. Macam biasa, kalau ada GM cikgu akan bagi tahu awal. Kecuali lah kelas awak 7.30. So awal mana cikgu nak bagi tahu? Okay, 7.30 tu susah sikit lah. Tapi kalau kelas lepas-lepas tu insya-Allah cikgu akan bagi tahu lebih kurang 15 ke setengah jam awal kalau kita ada GM. Okay? Alright, jangan lupa isi borang kehadiran. Hari ni kehadiran. Okay? Alright, so Terima kasih, bye. cikgu. I'll see you all again next GM. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama awak. Bye.